Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua YouTubers, penonton-penonton YouTubers sekalian. Belum terlambat saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha sekali lagi kepada anda semua. Ya. Beberapa hari saya tak buat video sebab raya kan, raya. Apapun saya tengok komen-komen yang ada di wall saya berkenaan dengan video saya yang pendek yang menyanggah cara admin Abdul Hadi bertanya, menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan dakwah kepada umum, yang mana pada pendapat saya ia boleh memecah belahkan masyarakat. Jadi komen-komen ni banyak ada yang pro dan ada yang kontra, biasalah kan. Cuma kalau kita perhatikan kenapa saya bangkang Abdul Hadi ini dan kenapa saya kata dia adalah ejen memecah belahkan masyarakat, kerana video-video beliau ni lebih kepada provokasi kepada ustaz-ustaz tertentu. Saya bagi contoh, pada video dia yang ke-29 dalam channel Abdul Hadi bertanya berkenaan dengan kata beliau, Ustaz Wan Hizam mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Allah, dan dia perlu buktikan dan perlu adakan video yang Wan Hizam itu mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah. Dan ini semua mengelirukan masyarakat, ya, mengelirukan masyarakat, yang mana boleh memecah belah masyarakat lah. Ada yang orang yang follow Ustaz Wan Hizam, ada yang orang tak follow Ustaz Wan Hizam. Ustaz Wan Hizam mengajar tauhid, ya, mengajar makrifat lah barangkali. Saya pun tak follow dia. Cuma cara Abdul Hadi menyampaikan itu seolah-olah mengecam Wan Hizam dan menuduh melulu, ya. Kalau boleh kita siasat dulu dan janganlah kita membawa fitnah-fitnah yang boleh merosakkan keharmonian umat Islam. Kalau kita tengok video yang ke-31, Abdul Hadi mengatakan martabat 7 dan Nur Muhammad ini ajaran syaitan. Dia tidak bagi secara khusus apa itu ajaran syaitan dan dalil-dalil yang menyatakan ajaran syaitan, dan rujukan-rujukan dia itu hanya sebelah pihak, bukan adalah suatu alasan yang konkret untuk mengatakan ajaran martabat 7 dan Nur Muhammad ini ajaran syaitan. Sebab dia sepatutnya merujuk kepada orang-orang yang arif, ustaz-ustaz yang arif seperti Ustaz Profesor Abdul Manan, Dr. Abdul Manan, ya, dari, kalau tak salah saya, dia di Terengganu, kalau tak salah saya, you boleh rujuk kepada dia dulu. Dan tak dinafikan ada juga yang membawa cara kesesatan lah. Itu bukan salah martabat 7 dan Nur Muhammad. Kena betul lah Tuan Hadi, jangan sekali-kali menuduh sembrono, ya. Video yang ke-32 kalau anda tengok, dia kata Ustaz Iqbal cuba sebar ajaran syaitan juga. Ini semua tuduhan-tuduhan yang merosakkan asatizah kita, ya. Video yang ke-33, ni saya tulis di sini, Ustaz Wadi ajar amalan sesat. Apa tu ajar amalan sesat pula? Sedangkan Ustaz Wadi ni ulama terkenal, apa tu, asatizah terkenal. Dia bukan ulama, ustaz, ya, ustaz yang terkenal dan ramai pengikutnya. Dan jika dia membawa ajaran sesat, sudah pasti pihak mufti dan pihak JAKIM akan mengambil tindakan kepada beliau, ke atas beliau. Video yang ke-33, video yang ke-35 kalau anda tengok dalam channel Abdul Hadi bertanya ni, Nur Muhammad itu adalah ajaran syaitan. Dia kena buktikan lah apa itu ajaran syaitan. Ya, Nur Muhammad tu apa yang
kita faham bahawa dengan kaedah yang lain, mungkin kaedah Nur Muhammad yang anda faham itu, mungkin kaedah yang anda kata ajaran apa ni, fahaman Syiah Ismailiyat ataupun fahaman apa lagi, saya tak ingat lah warna anda kata. Tapi kalau faham mengikut fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah lain, jadi kena rujuk kepada Ustaz yang arif, Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kena rujuk kepada Ustaz dari pihak Syiah, dan juga kena rujuk juga kepada Ustaz anda. Jangan anda baca dan sembrono dan tunjuk contoh-contoh sembrono saja. Video yang ke-36, Nur Muhammad mengkafirkan umat Islam. Kok celah beda mana pula ni? Mengkafirkan umat Islam pula. Ini semua video-video yang boleh memeningkan kepala masyarakat, dan cara dia berdakwah juga dengan bahasa yang begitu tidak senang didengar lah. Dia menuduh orang dan bertanya dengan begitu kasar, dengan kaedah-kaedah yang tidak enak didengar oleh kita semua. Maka dengan sebab itulah saya mengambil inisiatif untuk membantah. Ya, saya tidak membantah secara pribadi, saya membantah cara beliau berdakwah, yang mana pada pendapat saya ia boleh memecah belah masyarakat, dan dia juga cuba provok, ya, merendah-rendahkan ustaz-ustaz, yang ni asatizah, terutama asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dia seorang yang adil, dia sepatutnya juga membuat react kepada ustaz-ustaz yang beliau suka terhadap perkara-perkara yang tidak betul disampaikan. Kenapa dia tidak react juga kepada Ustaz Uzaimi ke, Ustaz Tuan Mufti kita, Ustaz Mazhar? Kenapa dia tidak react kepada cara dakwah Ustaz Sihabuddin yang sekarang ini semakin lantang, ya? Atau mungkin mereka ini satu kumpulan, satu grup yang mana mereka ini menyerang ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah untuk meruntuhkan martabat ataupun populariti ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana selepas itu mereka mengambil alih tempatnya. Adakah begitu Tuan Abdul Hadi? Adakah itu adalah tujuan sebenar anda dan geng-geng anda? Saya hanya bertanya dan saya tidak menuduh, ya. Seperkara lagi, Abdul Hadi selalu menjemput asatizah Ahli Sunnah, ataupun dia panggil Asam Jawa lah, untuk berdebat dengan beliau atau berdebat dengan orang-orang yang bersama beliau. Dan sebagaimana kita tahu, apakah tujuan debat itu? Tujuan debat itu ialah untuk mencari kata sepakat, mencari perkara yang benar secara ilmiah. Dan Abdul Hadi pada pendapat saya, mengikut kaedah dan cara beliau bercakap, saya rasa beliau tak layak lah untuk berdebat dengan asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jauh. Ya, kalau orang-orang yang profesional, cara dia mengolah sesuatu perkara pun berbeza. Dan kita boleh tengok. Cuma apa yang kita react kepada beliau ialah kerana macam saya kata tadilah, ia boleh merosakkan keharmonian umat Islam seluruh tanah Melayu dan mungkin juga Nusantara, kerana beliau juga ada react video-video ataupun ulama-ulama di Nusantara sana. Sebagai contoh, video dia kata ada satu saya rekod, dia kata apa? Dia kata Presiden Nahdlatul Ulama ajak sembah tokong Hindu sambil baca Yasin. Amboi, sampai begitu sekali kau menuduh orang, kan, Tuan Abdul Hadi? Tak baik tu sebenarnya. Kita ni sepatutnya mengajak bersatu, mencari titik persamaan, walaupun kefahaman kau berbeza sedikit, ya, dengan kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Sepatutnya korang mencari titik kebersamaan, kerana kita sama-sama orang Islam. Dan cara Islam yang sebenarnya awal-awal kita dah dilahirkan dan kita belajar
yang kita difardukan tu ialah fardu ain. Fardu ain ni apa Tuan Abdul Hadi? Yang mula-mula yang kita kena belajar. Tuan Abdul Hadi pasti tahu dia ni agamawan. Jadi kalau kita katakan fardu ain ni, budak-budak pun tahu, di sekolah-sekolah pun ada belajar. Yakni yang kita belajar yang pertama ialah ilmu tauhid, betul tak? Yang kedua kita belajar ilmu fiqh, hukum-hukum, undang-undang lah, undang-undang Islam semua tu, wajib, haram, halal dan sebagainya lah, hukum tu kan. Dan yang ketiga kita kena belajar tasawuf. Tasawuf ni apa Tuan Abdul Hadi? Tasawuf ini adalah adab-adab kita. Maka kamu kena beradab lah apabila kamu nak mengolahkan ataupun nak berdakwah ataupun nak mengeriak kepada seseorang. Janganlah kamu menonjol-nonjol dan merendah-rendah seseorang. Itu tak patutlah. Kalau kamu sebagai pembawa, kamu kata geng-geng kamu ataupun fahaman kamu ini fahaman yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kena tunjuklah behavior ataupun cara yang berhemah, beradab. Kamu kata kamu ikut Al-Quran dan Sunnah, ikut Rasulullah, tapi cara kamu bercakap tidak ikut Rasulullah. Betul tak? Betul tak teman-teman? Cuba komen sikit. Itu yang saya komen. Jadi ada jugalah malaun-walaun yang pro Abdul Hadi ini mengatakan kenapa nak komen, nak report dan sebagainya. Kenapa tak ajak berdebat dan beri hujah-hujah untuk melawan hujah Abdul Hadi itu. Saya tidak perlu nak beri hujah-hujah. Hujah-hujah itu mungkin datang daripada orang-orang yang lebih profesional, yang lebih tahu. Yang saya komplain, yang saya bangkang Abdul Hadi, bukan soal isi kandungan sangat. Ya, walaupun isi kandungan yang dia cakap tu tak betul, tetapi yang paling utama ialah adab dalam bercakap sebagai seorang Islam yang dia kata dia pandai semua. Itu dia pandai masuk beberapa tarikat, batiniah pun dia masuk, ini pun dia masuk. Kat mana adab kamu tu tadi? Aku nak tanya sikit, kat mana adab kamu? Cara kamu bercakap. Gitukah diajarkan oleh golongan-golongan yang kau kata kau masuk batiniah, golongan tarikat yang kau masuk, dua tarikat kau kata, macam tu kah diajar? Tolong beritahu saya. Kalau kau nak react video bodoh pun react lah, ya. Kau dah react video Dr. Nasir, kau react video siapa dari Singapura, saya tak ingat apa nama, Rafi ke apa. Tapi apa yang saya kata ni ialah benar-benar ia mengancam. Dia boleh kalau tidak dibendung, ia boleh mengancam keselamatan negara. Ya. Lama-lama, makin lama kau hentam ulama tu, kau hentam guru tu, kau hentam ustaz tu, dan tanpa usul periksa, dengan hanya berdasarkan kepada satu rujukan yang kau pamerkan, kitab Ihsan lah, adalah yang kau pamerkan dalam video kau tu. Itu hanya sebelah pihak. Kenapa kau tak rujuk kepada pihak-pihak yang lebih arif lagi, yang dalam pihak yang satu lagi, dan barulah kau keluarkan video? Ya, sebab kau ilmiah kan. Tapi aku tahulah semua tu ialah fakta-fakta ataupun data-data yang diberi oleh satu kumpulan lah barangkali, yang membuat bertujuan untuk provoke ahli sunnah, ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Itulah pendapat aku. Jadi inilah aku berharap sangat-sangat kepada engkau supaya bertobat lah, ya. Kau bertobat. Tahukah kau pasti orang beriman, kau pasti tahu bahawa hidup kita ni antara azan dan iqamat saja. Jadi masa tu tak panjang, pendek saja. Jangan-jangan tengah-tengah kau duk cakap lantang, duk kutuk orang apa semua, tiba-tiba Allah tarik, tak sempat kau nak mengucap. Aku kesian juga, kau sahabat aku, kesian juga. Jadi bawa-bawa lah bertobat. Tak payahlah kau nak cari publicity murahan.
dengan kau dapatkan maklumat-maklumat daripada satu kumpulan yang terang-terang bertujuan untuk menghina ulama, menghina Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan aku yakinlah, aku percaya kau dapat habuan. Tetapi habuan di dunia ini tidak bermakna boleh bawa ke akhirat. Itulah pesanan aku. Aku sebenarnya ialah terpaksa untuk react kepada video-video engkau, terpaksa menyebut nama engkau sebab pada pendapat aku bahawa cara engkau berdakwah ini boleh merosakkan orang-orang Islam di Nusantara ini. Ya, boleh memecah belahkan. Dan kalau kau ajak berdebat sekalipun, dia bukan bertujuan untuk penyatuan. Nampak cantik tujuan untuk penyatuan, untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Sebagai contoh, kemarin ada debat di antara Ustaz Qarni, ya, Ustaz Qarni dengan Ustaz Azhar, dan tujuan untuk mencari kata sepakat. Tetapi apa yang berlaku, puak-puak engkau membuat reaction dia menjatuhkan Ustaz Azhar dalam banyak perkara. Adakah patut? Ya. Jadi satu, yang kedua ialah kalau kau tengok dalam debat di antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz ARJ lah, yang diwakili oleh Ustaz Ungku Fadil, dan ramai yang membuat reaction, tetapi korang membuat reaction berjemaah menyatakan Ustaz Ungku Fadil tidak ada point dan tidak ada tidak boleh menyanggah point Ustaz Salman Ali, dan juga Ustaz Abdul Hadir ni tak ada standard. Kau sendiri kata Ustaz Ungku Fadil ni tak ada standard. Kau nampak tak? Itukah cara untuk mencari penyelesaian? Sedangkan orang-orang yang ilmiah, cuba kau tengok channel Pentagonis Insight, secara ilmiah dia membuat reaction ke atas kedua-dua belah pihak. Dan ternyata apa yang diutarakan oleh Ustaz Salman Ali dengan poin-poin itu bukanlah sebuah kenyataan yang primer ataupun asli, dan ia tidak boleh untuk kita kategorikan sebagai datang daripada Syed Nazim. Dan banyak lagi hal-hal lain, contohnya tentang urusan yaqazah dan sebagainya lah. Jadi kalau dia buat menyeluruh, dan bila kau react, kau bantai terus, kau kata Ustaz Ungku Fadil low class. Nampak tak? Betul ke cara kau begitu? Jadi dengan sebab itu aku akan berterusan membuat video-video ke atas engkau, sekurang-kurangnya ada penonton, supaya penonton membuat penilaian. Ya, supaya penonton membuat penilaian, dan kalau boleh lebih ramai lagi YouTuber bangkit untuk membuat reaction kepada video-video engkau yang terang-terang memecah belahkan masyarakat. Terang-terang memecah belah masyarakat. Terang-terang memecah belahkan masyarakat. Mengelirukan masyarakat. Ya, mengelirukan masyarakat. Itu kata aku. Ia boleh mengeliru. Aku sendiri pun dengar, dan aku naik angin jugalah kan. Aku naik angin juga, dan makanya aku buat react kepada engkau supaya engkau berhati-hati dan bertaubatlah. Ya, berkali-kali aku ulang daripada awal sampai akhir ni, dan aku harap kau buat solat tahajud sikit, solat taubat. Dan kau minta dengan Allah. Kau tanya Allah, betul ke apa yang kau buat tu sekarang? Buat banyak kali, insya-Allah Allah akan tunjukkan kepada engkau. Dan aku sebagai
ahli pertubuhan kebajikan hal ehwal Islam dan Fisabilillah Malaysia adalah menjadi tanggungjawab aku untuk memastikan keharmonian umat Islam, dakwah-dakwah ustaz-ustaz kepada orang awam, ya, kepada orang awam semua, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang ekstrim. Jika ada, aku akan bangkang. Cara aku buat video, ataupun cara yang kemarin aku sarankan supaya orang buat report polis kepada kau, ke atas channel Abdul Hadi Bertanya. Dan bukan kau seorang, jika ada yang lain-lain juga ekstrim, dan aku akan bangkit menentang. Dan itulah para yang komen-komen tu sekali tu fikir-fikirkanlah, ya. Tengok betul-betul. Yang kau sokong, janganlah duk sokong Hadi Saprono dan mengatakan orang lain semua tak betul lah. Inilah yang tak betul dalam berdakwah, ya. Sebab kita ni sebenarnya tak perfect. Mana ada manusia perfect, kecuali para rasul, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan video yang pendek ini harap dapat manfaat kepada anda semua. Jika bermanfaat, bolehlah anda membuat subscribe channel saya supaya lebih banyak lagi saya buat video-video yang lebih baik daripada ini untuk tontonan anda semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.